Yang berhormat Indah Mahkota ada bangkit isu kalau kerajaan beli banyak insentif cukai kepada syarikat, kutipan hasil cukai akan terjajas dan defisit akan berterusan. Oleh itu perlu memperkenalkan alternatif minimum tax atau AMT. Untuk makluman yang berhormat, AMT ditarifkan sebagai satu kadar cukai minimum yang dikemukakan kepada mereka yang menikmati insentif cukai dan oleh itu tidak perlu bayar cukai. Kerajaan juga telah membuat kajian sama ada perlu memperkenalkan AMT di Malaysia. Walau bagaimanapun didapati AMT adalah tidak sesuai diperkenalkan atas sebab-sebab berikut. Satu, menjadikan sistem percukaian semasa lebih kompleks. Dua, mengusahakan pembayar cukai untuk mematuhi peraturan cukai. Ini adalah disebabkan pembayar cukai hendaklah menyediakan pengiraan cukai dalam dua format berasingan untuk menentukan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tiga, meningkatkan kos pematuhan cukai bagi pembayar cukai. Empat, meningkatkan kos pentadbiran cukai SDN. Lima, Malaysia berasing bersaing untuk mendapat FDI. Kalau ada AMT, FDI akan alihkan negara-negara yang tiada AMT. Boleh saya tanya sebelum Menteri insentif beralih. cukai dibeli hanya selepas kerajaan buat cost benefit analysis yang komprehensif. Insentif cukai dibeli untuk menorong industri strategik sebagai contoh MSC. B, menimbangkan pembangunan kawasan iaitu kawasan melalui koridor seperti East Coast Economic Region ECER seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. C, mengurangkan pengangguran dan D, mempercepatkan perpindahan teknologi. Yang belum ada tanya agensi yang akan melaksanakan GST jikalau ada dilaksanakan. Agensi adalah Custom Neraja Malaysia pada masa ini. Sebelum Timbalan Menteri berpindah topik, ya boleh ya? Terima kasih. Cukuplah. Sebelum berpindah pada GST tadi, ya, cadangan AMT itu bukan saya kata, saya pun faham AMT dilaksanakan di negara-negara maju. Saya tidak kata minta suruh dilaksanakan exactly macam itu, tidak. Kita perlu mengambil kira keperluan dalaman. Saya yakin Timbalan Menteri pun dapat penerangan daripada pegawai-pegawai yang bertugas yang kata berfungsi sebagai pengutip ataupun pelaksana sistem cukai ini. AMT yang dimaksudkan ialah apabila sesuatu perniagaan, saya tidak pernah merujuk kepada individu, ini kepada perniagaan, konglomerat ataupun juga syarikat-syarikat korporat yang berada dalam negara kita, kerana mereka inilah penyumbang cukai yang kata sustainable tax kepada negara kita. Golongan ini itu memang kita faham. Yang saya bangkitkan, kadang-kadang mereka ni sampai boleh jadi tak payah bayar cukai langsung sebab kita bagi macam-macam kepada mereka, dan inilah tidak adil. Kerana Timbalan Menteri pun tahu yang orang persorangan yang makan gaji sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya, mereka ni satu sen pun tak boleh ada insentif ke pengecualian. Mereka walhal mereka kena bayar dulu pun, dibayar sebelum dapat sebelum taksiran dikeluarkan, mereka dah kena potong setiap bulan. Maka dari segi pematuhan dia, Timbalan Menteri yang makan gaji dalam negara kita, terutama pegawai kerajaan, mereka ni lebih patuh berbanding dengan syarikat korporat atau syarikat-syarikat luar atau sebagainya. Kerana AMT inilah kita cadangkan untuk menyebabkan mereka ni jangan lebih bawah daripada itu. Bukannya nak kata nak menyusahkan mereka, bukan tujuannya menyusahkan pihak lembaga hasil. Saya rasa mereka boleh laksanakan lebih mudah kerana ada sistem ni. Tak bolehlah rendah pada sepatutnya, kalau tidak semua orang tak payah bayar cukai. Itu maksud saya. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, terima kasihlah atas pandangan Yang Berhormat Indra Mahkota. Yang Berhormat Indra Mahkota dah tanya
dengan kes dibawa task force yang telah ditubuh oleh AG, OHDM, Bank Negara Malaysia, Custom, Polis, Raja dan sebagainya. Untuk maklumat yang berhormat, setakat task force ditubuh sampai sekarang, jumlah kes yang disiasat adalah 148 kes dan jumlah kutipan adalah 240 juta. Yang Berhormat Indah Mahkota datangnya sistem untuk pendarian cukai OHDN. Untuk maklumat yang berhormat, OHDN sudah mempunyai sistem untuk menggenapasti kes-kes pendarian cukai. Dalam setiap tahun, lebih kurang 20% pembayar cukai telah diaudit dan tasiran tambahan dibangkitkan dan penalti dikenakan ke atas pendarian kes pendarian cukai.